Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Dan Alhamdulillah, marilah sama-sama kita terus berazam, berdoa dan terus melakukan penambahbaikan dalam setiap hari kita berpuasa supaya ibadat puasa kita ini ibadat yang terbaik dari sudut kualitinya. Dan insya-Allah akhirnya kita mohon doa kepada Allah SWT sebagai puasa kita ini akan menjadikan kita golongan yang bertakwa. Seperti Allah sebut dalam penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu semua menjadi orang yang bertakwa daripada puasa yang disyariatkan yang wajib kepada kita semua ini. Alhamdulillah, ketika ini kita sedang berada pada pertengahan bulan Ramadan. Dan kita akan menemui satu ungkapan yang biasa kita dengar bernama Nuzulul Quran. Jadi insya-Allah pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk mengulang kaji dan mengingatkan diri kita, apakah sebenarnya tujuan dan kenapa dinamakan Nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah, khususnya di Malaysia ini telah pun dirasmikan pada 17 Ramadan adalah merupakan yang dinamakan juga sebagai Hari Nuzulul Quran. Penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kenapa dibincangkan tentang Nuzulul Quran atau penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan? Jawapan yang pertama, ini soalan tadi. Jawapan pertama, kerana ada ayat. Pada ayat dalam ayat yang 185, Allah SWT menyatakan pada terawal ayat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Ayat ini dengan jelas sebenarnya memberikan kita satu penegasan daripada Allah SWT tentang di mana bulan Ramadan ini diturunkan. Dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah. Dan ia merupakan mukjizat khusus kepada Nabi Muhammad SAW dan semua umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalamullah adalah merupakan perintah Allah, adalah merupakan segala yang Allah telah pun berikan dalam bentuk wahyu kepada khususnya Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umat baginda untuk dijadikan apa? Hudan linnas. Dia sebagai petunjuk kepada semua manusia. Dan dia merupakan wabayyinatin minal huda. Dan dia juga merupakan keterangan dalam kita mendapatkan petunjuk atau kebenaran. Dan yang paling hebat juga Al-Quran ini sebagai wal furqan. Al-Quran ini yang membezakan di antara yang benar dan yang palsu, yang batil di antara yang hak. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah yang juga merupakan sebagai satu petunjuk yang mengandungi keterangan-keterangan yang mengandungi kisah-kisah dan pengajaran hukum hakam dan pelbagai lagi cerita tentang keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada kiamat dan pelbagai ayat lagi yang terangkum dalam 114 surah. Justru marilah kita mengingati bahawa inilah satu-satunya di antara peninggalan hebat Nabi Muhammad SAW kepada umat kita yang Allah turunkan kepada baginda untuk kita semua. Dan sekarang ini Alhamdulillah, Al-Quran begitu mudah kita tatapi, kita dapati. Kita boleh membaca Quran yang bercetak dan berada banyak tempat. Jika kita pergi ke masjid, ke surau, kadang-kadang di perpustakaan, di tempat-tempat yang awam biasanya Al-Quran ada. Dan kita boleh membaca, apatah lagi jika kita mempunyai telefon, di mana telefon pintar kita juga biasanya, khususnya di kalangan umat Islam, akan ada aplikasi tentang Al-Quran. Jadi, Al-Quran untuk apa? Al-Quran pertama untuk dibaca. Faqra'u ma tayassara minal Quran, kata Allah. Ini di antara dalam ayat yang boleh kita temui dalam surah Muzammil. Jadi pertama, Al-Quran hendaklah dibaca. Al-Quran wajib dibaca ketika solat, khususnya pada umat Islam. Dan yang kedua, Al-Quran ini mengandungi kehebatan ilmu yang terkandung di dalamnya dan dia merupakan sumber kepada kebenaran. Dia merupakan sumber kepada ilmu dan ia boleh
dirujuki oleh semua manusia. Baik juga orang bukan Islam boleh membaca terjemahan untuk memahami Al-Quran. Jadi poin yang kedua ni, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Jadi sebab itu, apabila dikatakan sebagai sumber ilmu, maka Nabi Muhammad SAW melalui riwayat yang sahih daripada Imam Bukhari, dalam satu topik yang khusus tentang Fadailul Quran, tentang kelebihan Quran, kita akan temui satu chapter ataupun satu subtopik yang berkaitan dengan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hadis sahih ini Nabi menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Baik, poin yang ketiga ini. Umat Islam khususnya dan juga yang non-Muslim, mereka hendaklah menjadikan Al-Quran dalam mencari kebenaran Islam. Hendaklah dibaca, hendaklah difahami, hendaklah juga bersedia untuk mengamalkan daripada kefahaman yang kita ada. Namun dia mengandungi juga perkara-perkara yang bersifat futuristik, yang bersifat memerlukan keimanan terlebih dahulu dengan segala keterangan seperti kebenaran tentang pastinya berlaku hari kiamat, kebenaran tentang adanya syurga dan neraka, adanya pahala dan juga adanya dosa. Sebab itu Al-Quran ini pada umat Islam mesti dibaca setiap hari. Jadi poin saya yang berikutnya ialah, apatah lagi pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, jangan kita biarkan masa kita berlalu, terutamanya masa-masa kosong kita siang hari tak boleh makan, memang tak boleh makan dan minum, maka sementara kita menunggu waktu solat, terutamanya waktu zuhur mungkin, dan asar, dan juga menunggu waktu buka, maghrib, maka ambillah masa untuk kita membaca Al-Quran. Dan ingat, apabila kita membaca Al-Quran di rumah khususnya, dan di mana-mana tempat, maka dalam hadis Sahih Muslim pula, secara ringkasnya, apa Nabi kata? Nabi kata, maka akan diturunkan ketenangan, akan diturunkan rahmat. Jadi Quran sebagai syifa wa rahmah itu pasti akan memberikan sebagai satu ketenangan apabila kita baca. Dan janganlah kita malu untuk membaca walaupun mungkin kita rasa kita bukanlah mahir sangat. Kerana pada setiap huruf yang kita baca itu Allah akan memberi ganjaran. Walaupun kita baca dalam keadaan yang mungkin tidak lancar. Kerana Nabi menyatakan setiap orang yang membaca walaupun merangkak-rangkak, yatakakak, yatararra' di antara lafaz yang terdapat dalam hadis ini, maka di sana ada kelebihan. Sebab itu Al-Quran selagi-lagi kita baca, lagi kita akan merasai ketenangan. Lagi nak kita tahu makna. Sebab itulah, marilah pada bulan Ramadan ini kita berazam, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, untuk kita sempurnakan daripada awal dan akhir ayat Quran untuk kita baca. Kerana inilah satu-satunya mukjizat panduan umat Islam dan juga yang belum Islam untuk mencari kebenaran Islam. Dan akhirnya kita berada dalam landasan Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW melalui juga pelbagai ilmu yang ada. Jadi sempena dengan nuzul Quran ini, saya berpesan pada diri saya dan semua penonton sekalian, jangan lupa untuk kita terus membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan insya-Allah cuba kita mengikut sunnah Nabi, iaitu Nabi juga menyebut bagaimana baginda sebenarnya bertadarus dengan Jibril, dan ini ada hadis dalam Sahih Bukhari juga, pada khususnya pada bulan Ramadan yang mulia ini, untuk terus diperbetulkan, untuk dimantapkan kefahaman dan akhirnya kita menjadi generasi Al-Quran yang terbaik, khususnya dalam akan lahir sebagai golongan bertakwa pada sempena dengan madrasah ataupun pembentukan syakhsiah yang terbaik pada budak ibadat pada bulan Ramadan, puasa dan ibadat lain. Selamat beramal, insya-Allah. Kita mohon doa kita akan menuju kejayaan sebagai umat Islam terbaik, khususnya setelah Ramadan ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.